Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin melakukan satu perbentangan dalam subjek Power System DUT 30053 untuk tajuk Coal Power Plant. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Amirul Akmal bin Muhammad Khairi, Muhammad Faiz Aiman bin Razali dan Muhammad Raifizi bin Abdul Rahim. Introduction untuk tajuk ini. Coal, crude oil and natural gas are all considered fossil fuel because they were formed from the fossilized. Because of their origin, fossil fuel have a high carbon content. Coal is a solid, carbon-heavy rock that come in 4 main varieties, differentiated largely by carbon content. Untuk lokasi pembinaan power plant arang batu ini, coal power plant are located at a place where many supply of water and coal is available. Transportation facilities are adequate. Can be built in the area high load concentration. Ini bermaksud pembinaan ni harus dilakukan ataupun dibina di tempat yang berdekatan dengan air dan di mana adanya arang batu, dan juga tempat ni harus muat untuk pelbagai transport ataupun pengangkutan untuk melakukan kerja-kerja di power plant tersebut, dan dia juga harus dibuat di tempat yang mampu menanggung beban yang tinggi. Untuk cooling system pula, required a system drip cooling and required a certain amount of water, many and sufficient for steam cooling process. Untuk penyejukan, sistem penyejukan untuk coal power plant ini, dia memerlukan air yang banyak dan mencukupi untuk melakukan proses tersebut. Environment pollution ataupun pencemaran. Yang pertama, air pollution as a result smoke release. Sulfur oxide, iaitu asap yang dikeluarkan ataupun hasil daripada pemprosesan arang batu tersebut, ataupun sulfur oxide mampu mencemarkan udara. Seterusnya, disposal of waste fuel and dust is hard. Untuk membersihkan hasil-hasil ataupun najis daripada proses arang batu ni adalah susah untuk dihilangkan. Seterusnya, greenhouse gas emission. It cannot be denied that coal leave behind harmful byproduct upon combustion. Ini bermaksud untuk penghasilan tenaga elektrik daripada coal power plant ini tidak tertinggal daripada mengeluarkan hasil-hasil yang boleh membahayakan persekitaran. Sekarang, saya akan menerangkan operasi penukaran tenaga yang terdapat dalam arang batu kepada tenaga elektrik. Arang batu berbentuk serbuk akan digabungkan dengan udara untuk meningkatkan pembakaran yang lebih efisien. Semasa proses pembakaran, tenaga kimia yang terdapat pada arang batu akan dibebaskan sebagai haba untuk menciptakan suhu tinggi di dalam relau. Haba akan melepasi air yang terdapat dalam salur di dalam relau, kemudian air panas yang terhasil akan disalurkan ke pendidih di mana steam bertekanan tinggi dihasilkan. Steam bertekanan tinggi akan disalurkan ke turbin. Tenaga yang terdapat pada steam akan ditukarkan kepada tenaga mekanikal yang memutarkan turbin. Tenaga mekanikal ini akan dipindahkan ke generator di mana tenaga tersebut akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang terhasil akan dialirkan ke transformer melalui kabel dan sedia untuk digunakan oleh publik. Bagi kos
Kos bagi pembinaan jana kuasa berasaskan arang batu lebih murah berbanding hydroelectricity, iaitu hydroelectricity memerlukan modal yang banyak untuk membina empangan. Kemudian minyak mudah untuk didapati dan murah kerana di Malaysia terdapat pelantar minyak. Bagi kos penyelenggaraan untuk jana kuasa berasaskan arang batu lebih tinggi berbanding hydroelectricity kerana jana kuasa arang batu memerlukan kuantiti arang batu yang banyak, dan juga kos untuk menanggung jika berlaku kerosakan pada bahagian mesin. Bagi kelebihan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh arang batu adalah ianya boleh dipercayai. Yang keduanya kemampuan. Tenaga yang dihasilkan oleh loji arang batu adalah lebih murah dan berpatutan berbanding sumber tenaga yang lain. Yang ketiga adalah keselamatan. Secara logiknya, loji arang batu dianggap lebih selamat daripada loji tenaga nuklear. Bagi kekurangan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh arang batu adalah pelepasan gas rumah hijau. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa arang batu meninggalkan kesan sampingan yang berbahaya kepada pembakaran semasa pembakaran. Yang kedua adalah penjanaan berjuta-juta tan sampah yang tidak lagi dapat digunakan semula semasa penghasilan di kilang arang batu. Yang ketiga, kemusnahan perlombongan. Perlombongan hanya akan mengakibatkan kemusnahan kepada habitat dan pemandangan, dan juga ia akan membahayakan kepada manusia. Yang keempat, pelepasan bahan berbahaya. Tumbuhan terma seperti kilang arang batu memancarkan bahan berbahaya kepada alam sekitar. Kesimpulannya, kami mempelajari mengenai sistem kuasa yang menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga elektrik sebagai output, dan penggunaan bahan bakar fosil adalah sangat terhad pada masa kini kerana pengeluarannya memerlukan berjuta-juta tahun. Bahan bakar fosil seperti arang batu, minyak dan gas adalah beberapa sumber semula jadi yang paling penting yang kita gunakan pada hari ini. Bahan bakar fosil digunakan untuk menghasilkan tenaga. Ianya dibakar untuk menghasilkan haba, manakala di stesen jana kuasa, ia digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, dan ia juga digunakan untuk menggerakkan enjin. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, ini adalah di antara hasil antara rujukan yang kami ambil untuk siapkan pembentangan dalam tajuk ni. Dan ini adalah pembahagian tugas kami. Sekian, terima kasih.